Perayaan Deepavali atau Diwali ialah suatu perayaan dalam kalangan penganut agama Hindu menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Secara simboliknya ditujukan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan. Walaupun di negara kita hanya menyambut sehari sahaja hari Diwali ini, sambutan sebenar Diwali adalah 5 hari dengan setiap hari mempunyai sambutan dan kepercayaan berbeza. Ia juga diraikan setiap tahun berdasarkan kepada perkiraan kalender Hindu yang dinamakan sebagai Avamasha, hari paling gelap dalam kalender masyarakat Hindu di mana kuasa kebaikan dan kejahatan bertembung. Malam sebelum perayaan Deepavali akan diadakan upacara memasang pelita yang disertai oleh seluruh ahli keluarga. Tidak ketinggalan juga upacara yang dinamakan sebagai Rangoli, iaitu upacara menyusun beras atau hempas kelapa yang telah diwarnakan dalam pelbagai warna di hadapan pintu. Kaum wanita juga pada malam itu akan mengenakan inai pada jari tangan dan kaki mereka untuk tujuan menghias diri. Pakaian yang akan dipakai untuk hari Deepavali adalah sari bagi wanita dan dhoti untuk lelaki. Pada hari terakhir perayaan Deepavali adalah hari yang digelarkan sebagai Bhai Dooj atau Hari Anak Lelaki di mana semua adik-beradik lelaki bertemu dengan adik-beradik perempuan mereka bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pada hari ini, semua adik-beradik perempuan akan berkumpul setempat menantikan kedatangan adik-beradik lelaki untuk upacara menyuapkan makanan kepada adik-beradik yang hadir. Perayaan Deepavali mempunyai keunikan tersendiri, ianya ialah pesta cahaya atau perayaan yang melambangkan kejayaan kebaikan melawan kejahatan dan pelita sebagai simbolik kejayaan Dewa Krishna. Kedua kolom atau rangoli dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat serta mendapat kesejahteraan. Mereka mempercayai Dewa Lakshmi atau Dewa Kekayaan akan mengunjungi rumah yang mempunyai hiasan kolom saja. Ketiga, penyediaan makanan yang lazat dan bervariasi. Deepavali mempunyai makanan simbolik tersendiri, contohnya manisan seperti halwa dan ladu, hidangan sayuran dan kuih-muih tradisional seperti meruku dan payasan turut disediakan. Keempat, tempoh sambutan Deepavali berbeza mengikut tempat dan disambut 14 bulan air pasir dalam kalender Tamil iaitu antara Oktober dan November. Masyarakat di selatan India menyambutnya selama 3 hari dan 5 hari bagi di sebelah utara. Di Malaysia ianya disambut sehari sahaja. Kelima, penganut Hindu akan mandi minyak bijan untuk menyucikan diri dan semangat seperti menghapuskan kejayaan dan sifat dengki. Keenam ialah pantang larang tersendiri seperti amalan berkabung bagi saudara yang telah meninggal dunia. Seterusnya, tidak boleh makan manisan jika tidak mendapat restu daripada Tuhan dan hendaklah dimakan selepas upacara sembahyang. Akhir sekali, pemilihan warna pakaian mestilah warna yang garang seperti merah, biru dan oranye. Mereka dilarang memakai pakaian berwarna hitam atau putih yang bermaksud kesedihan. Sebelum menyambut apa-apa perayaan besar, terdapat beberapa persediaan yang dilakukan tidak kiralah berkenaan agama atau budaya. Tidak terkecuali perayaan Deepavali, mereka akan membuat persediaan seperti penganut Hindu akan membuat upacara sembahyang untuk memanjangkan doa kepada yang telah meninggal dunia. Hal ini dilakukan sehari sebelum perayaan tersebut. Yang masih hidup akan menyediakan makanan kegemaran untuk santapan kepada yang telah meninggal dunia. Pada malam sebelum perayaan pula, upacara memasang pelita diadakan yang disertai oleh seluruh ahli keluarga. Tidak ketinggalan juga upacara yang dinamakan Rangoli atau Kolam, iaitu upacara menyusun beras atau hampas kelapa yang telah diwarnakan dengan pelbagai warna di hadapan pintu. Kaum wanita pada malam itu juga akan mengenakan inai pada jari kaki dan tangan mereka untuk tujuan menghias diri. Terdapat pelbagai pandangan yang berbeza seperti perayaan Deepavali dapat memberi peluang kepada kaum lain untuk merapatkan diri, mempelajari budaya kaum berlainan agama sekaligus mengukuhkan perpaduan. Seterusnya, perayaan Deepavali sangat menitik beratkan nilai positif sebagai elemen penting sepanjang sambutannya. Hal ini kerana mereka mempercayai cahaya mengatasi kegelapan yang membawa maksud kebaikan mengatasi kejahatan. Deepavali menunjukkan keunikan dari segi kreativiti mereka dalam menghasilkan kolom walaupun terlihat susah dan merumitkan. Kesabaran mereka dalam menghasilkan kolom amatlah mengagumkan kaum lain. Mereka melakukan dengan kesungguhan dan penuh rasa taat kepada agama. Budaya kunjung-mengunjung yang diamalkan membuka mata masyarakat dalam mengeratkan silaturahim walaupun berbeza budaya, mewujudkan identiti yang bertunjangkan nilai positif dan menjaga adab-adab dalam perkauman. Deepavali adalah antara sebuah perayaan mengikut adab rasam dan kepercayaan masyarakat India yang beragama Hindu. Deepavali ini dirayakan sebagai tanda kemenangan kaum tersebut atas kematian seorang raja yang disifatkan seorang yang jahat dan sering menindas rakyat pada masa dahulu. Pada malam perayaan Deepavali, upacara memasang pelita atau vilaku telah dijalankan oleh seluruh ahli keluarga. Penganut agama Hindu percaya bahawa Dewa Kekayaan dan Kemakmuran iaitu Dewi Lakshmi akan datang melawat mereka pada masa itu. Pada pagi perayaan pula, mereka akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau rangoli, biasanya di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat. Seterusnya, mereka juga akan mengadakan upacara mandi minyak bijan yang dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit dan memakai pakaian dan perhiasan serba baru.
Sambutan perayaan Deepavali yang diraikan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini telah memberi impak positif terhadap negara Malaysia. Perayaan ini telah berjaya membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat di negara ini. Perayaan ini telah menjadi kunci keharmonian dan keamanan dalam sesebuah negara berbilang kaum dan agama. Kesimpulannya, sambutan hari perayaan mestilah diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Pada masa yang sama, sambutan ini hendaklah dijadikan sebagai satu perayaan kebangsaan yang dinikmati bersama. Dengan menyambut hari perayaan dari kaum yang berbeza di era yang moden ini, ia membolehkan masyarakat mendalami kefahaman suatu adat serta budaya suatu kaum, melahirkan modal insan dan masyarakat yang beretika. Seterusnya dapat memupuk semangat ingin tahu dan mencintai budaya serta adat kaum yang lain. Oleh itu, generasi muda akan mendapat banyak manfaat daripada sambutan sebegini. Malah masyarakat yang harmoni juga akan wujud menerusi perayaan sebegini pada masa hadapan.